Buku. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di mana jua anda berada. Dengarkan IKIM FM terus menerusi siaran dalam talian. Okey, layari sahaja di www.ikimfm.my. Lagi di sana anda boleh dengarkan kami di mana jua saat ini. Terutamanya untuk rakan-rakan yang berada di luar negara. Terima kasih menjadikan IKIM FM sebagai teman anda untuk aktiviti harian anda. Lagi dan saat ini untuk adik-adik Abang Faiz yang mengulang kaji pelajaran, selamat mengulang kaji pelajaran SPM masuk hari yang ketiga esok. Bagaimana 2 hari yang telah berlalu, biarkan ia berlalu, jangan difikir-fikirkan sangat tentang apa yang telah anda jawab untuk 2 hari ini. Menyusul esok untuk kertas 1 dan 2 bagi subjek sejarah, manakala tasawur Islam untuk kertas 2 esok menanti adik-adik kita yang bakal berada untuk hari yang ketiga sijil pelajaran Malaysia. Mungkin ada ibu atau ayah yang terlepas pandang bahawa anaknya dalam tempoh peperiksaan minggu ini ataupun bulan ini, doakan kejayaan mereka insya-Allah. Semoga dapat menjawab peperiksaan dengan tenang, dengan selamat, dengan jayanya. Sama-samalah kita mendoakan. Kami di IKIM FM juga mendoakan kejayaan anda. Bagi khas untuk rakan-rakan mungkin sekarang ni musim hujan, terutama rakan-rakan yang kawasan anda dikuatiri ataupun telah pun dinaiki air, berhati-hati, jaga dan awasi anak-anak anda terutamanya, dan pastikan peralatan-peralatan ataupun dokumen-dokumen penting disimpan di bawah bersama-sama dengan anda. Okey, elakkan sebarang malang yang tidak berbau. Sama-samalah kita hindarkan selagi kita mampu, selagi terdaya. Baik, kita pada malam ini bercerita berkenaan dengan cuti sekolah datang lagi. Adik-adik memang bersorak gembira. Ibu bapa kadang-kadang ada yang pening kepala. Macam mana kita nak rungkaikan masalah ini? Sama-sama kita berkongsi sedikit pengalaman berkenaan dengan cuti sekolah datang lagi ini. Saya percaya hari Jumaat ini adalah hari yang terakhir bagi adik-adik kita yang berada di sekitar Kuala Lumpur ini, Selangor, untuk yang berada di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Hari Khamis adalah hari terakhir untuk anda sekolah untuk sesi 2012 ini. Bagaimana? Dah pun siap sedia dengan jadual sepanjang cuti persekolahan anda? Sama-sama lagi kita tengok ya. Lagi pada malam ni kami bawakan istimewa untuk anda berkongsi berkenaan dengan cuti sekolah datang lagi ini. Manfaatkan cuti sekolah kita ini. Kami tampilkan Ustazah Mariati Muhammad Amin, merupakan ustazah dari Sekolah Menengah Sains, Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Gabriel, Kampung Padan, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Faiz. Kali kedua bertandang di IKIM FM, alhamdulillah. Terima kasih. Dan sekali lagi bercerita berkenaan dengan cuti sekolah ni juga. Dan adik-adik kita ni bakal secara puratanya lebih kurang hari Sabtu ni lah, 10 hari bulan mereka akan bercuti. Masing-masing mungkin ada yang nak kodor tidurnya lah kan, ada yang nak tutup terus buku, yang terus campak kasut masuk tu sampah pun ada. Dah habis belajar lah katanya kan, mungkin tak nak lagi dah tengok, tak nak lagi nak basuh kasut, tak nak lagi nak kapur kasut, macam mana kan. Okay, mungkin yang pertamanya berkenaan dengan cuti sekolah datang lagi ni, mungkin ada sesuatu mukadimah Ustazah nak kongsikan bersama dengan rakan kita. Silakan. Okay, terima kasih Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar Radio IKIM FM yang dikasihi sekalian. Okey, pertama sekali Ustaz nak ucapkan terima kasihlah kepada Faiz. Bila cuti sekolah je panggil Ustazah. Memang sinonim sangat dengan cuti sekolah ni. Sinonim dengan cikgu ya. Saya. Okey, bagi untuk kesekian kalinya Faiz, Ustazah nak beritahu lagi tentang pola cuti pelajar di Malaysia ni. Okey, sebenarnya ada pelajar yang telah pun bercuti dalam minggu ni sebab kelas digunakan untuk kelas peperiksaan SPM. Jadi dah ada yang dah cuti awal dah sebenarnya. Ada in advance cutinya. Ya. Okey, jadi secara pukul rata lah di Malaysia. Okey, sekolah-sekolah kita ni ada satu cuti pola yang seragam lah Okey, pada bulan Mac kita ada 9 hari. Maaf pada bulan Mei dan Jun lebih kurangnya 16 hari. Okey, bulan Ogos kita ada 10 hari dah cuti. Okey, yang November, Disember ni yang paling lama Faiz. Lebih kurang 52 hari.
bila kita campur-campur, kita ada lebih kurang 90 hari dalam setahun kita bercuti, sepanjang tahun lah untuk adik-adik yang bersekolah di Malaysia. Saya 90 hari Tapi cuti yang November dan Disember ni yang paling panjang lah. Betul. Yang bukannya murid je yang gembira ni, cikgu pun gembira juga. Cikgu pun gembira juga ini masa untuk berehat lah ya. Betul tu. Sebab ni kesempatan cuti sekolah ni lah, banyak yang aktiviti kemasyarakatan yang anak murid ataupun cikgu tu sendiri tak sempat nak buat sepanjang cuti, sepanjang persekolahan. Jadi masa ni lah kami para guru lah kan nak cas lah apa-apa yang tak sempat lah, tenaga kan. Dan juga untuk aktiviti ni lah kekeluargaan lah terutama sekali. Itu mukadimahnya 90 hari adik-adik Abang Faiz bercuti. Kalah cuti Abang Faiz. 90 hari tu 3 bulan cuti daripada semuanya 12 bulan ada setahun. 3 bulan bercuti tak campur yang Hari Merdeka. Tak campur lagi. Saat campur tu ada 3 bulan setengah lagi cutinya. Ingat adik-adik, cuti ni kita gunakan sebaik mungkin. Okey, kepada anda yang nak berkongsi soalan, ajukannya terus bersama-sama kami di Facebook ikim.fm yang sedang dengarkan Ikim FM menerusi siaran dalam talian saat ini. Lagi jangan lupa juga hantarkan kiriman SMS anda. Tiada SMS kami dibuka. Typekan Ikim, jarakkan soalan anda dan hantarkannya ke 39111. Berkongsi juga saat ini. Dial 0366205150 untuk berinteraksi terus bersama dengan Ustazah. Nak ajukan soalan pening kepala, cuti sekolah ni ke apa ke, ajukan soalan anda bersama-sama kami, okey? Dan mungkin bagaimana kita boleh lihat terutamanya ibu bapa dan juga remaja anak-anak kita ni sendiri, untuk cuti yang panjang ni macam mana kita boleh manfaatkan? Okey, selalu kita dengarkan Faiz dan juga semualah sidang pendengar, kita selalu dengar orang cakap kalau gagal merancang bererti kita merancang untuk gagal. Betul. Kan? Okey, jadi mari kita tengok balik fokus cuti kita ni, kita nak buat apa sebenarnya? Okey, apa tujuan utama cuti ni diperuntukkan? Baik untuk para pelajar dan juga para guru, okey, dan juga sesiapalah yang cuti panjang begini Saya. Okey, jadi tujuan utamalah selalu yang kita nak cuti ni memang kita nak rehat lah. Kan selalu hari-hari memang rutin tu tak berubah lah. Pukul 5.30 ada yang dah bangun kan. Kalau yang sekolah pagi petang, kalau yang sekolah siap ada tuitionnya kan, memang itulah yang dia lalui kan. Jadi memang cuti ni memang kita nak rehat. Okey. Kemudian dan tujuan cuti ni juga sebenarnya kita nak rapatkan kekeluargaan tu, sebab bila hari sekolah ni jumpa ibu ayah pun kan berapa jam saja kan. Okey. Kemudian kita cuti ni juga sebenarnya untuk anak-anak kita ni nak menambah ilmu. Menambah ilmu sama ada secara formal ataupun yang tidak formal ya. Okey. Dan sebenarnya juga cuti ni dia nak cas balik energi kita, nak cas balik semangat kita untuk menghadapi tahun yang akan datang. Itu dia. Jadi Faiz, Ustazah berkira-kira lah kan. Okey, sebab semuanya memang kita ni nak bercuti panjang ni. Jadi kita nak kena plan sikit kan. Okey, seperti yang dulu saya pernah sebut jadual ya. Ada yang buat ya, tapi ada juga yang rasa macam rumit ya Faiz. Jadi kita tengok macam ni. Kita buka yang besar dulu. Ada 2 bulan, November dengan Disember. Okey, kita kecilkan pula. Okey, November dengan Disember ni ada lebih kurang 7 minggu. Okey, jadi kita ambil dulu minggu pertama. Okey, sekarang ni kira adik-adik yang dah cuti ni, minggu pertama ni kita plan dulu nak kemas bilik ke. Kan selama ni mak duk bising-bising ni, bilik bising-bising ni kan. Kemudian mungkin kita dalam minggu pertama ni kita nak kemas buku-buku kan yang mana yang dah tak pakai lagi kan. Okey, jadi mungkin kita boleh kecilkan lagi untuk hari pula. Tadi bulan, lepas tu kita ambil yang kecil sikit, minggu, kemudian hari. Okey, hari ni nak kemas rak buku yang sini dulu. Contohnya dalam bilik kan, tu banyaklah juga kan bahagian-bahagiannya. Macam itulah lebih kurangnya kan. Kita plan macam tu minggu per minggu. Okey, lepas tu kita tengok hari-hari kan. Jadi settle lah sikit kan. Tak adalah yang tertunda bila dah hujung nak buka sekolah baru kelang kabut kan. Macam itulah kita rancang secara kasar lah sebenarnya kita merancang. Yang penting merancang untuk melakukan sesuatu tu ya. Itu dia. Okey, dan kepada adik-adik kita, ikutlah ya buat jadual. Kalau tak nak buat jadual tu rasa macam saya cakap lah, minggu ni nak kena buat apa, minggu depan nak kena buat apa. Ada 7 minggu tu banyak sebenarnya 7 minggu tu kan. Kalau pecah pada hari,
Bukan setakat kemas bilik, tolong kemas rumah pun boleh untuk mak dan ayah. Itu dapat pahala tu, tolong mak ayah. Okey, dan kepada adik-adik kita nak berkongsi soalan anda, sekali lagi 0362051500. Okey, ajukan soalan anda bersama kami, dan talian SMS kami dibuka, typekan IKIM, jarakkan ucapan dan juga soalan anda dan hantarkannya ke 39111. Berkongsi juga menerusi Facebook kami di facebook.com/ikim.fm. Itu berkenaan dengan tadi macam mana cuti yang panjang ni kita boleh manfaatkan. Okey, dan mungkin saya nak kongsikan bagaimana nak jadikan aktiviti yang mungkin orang kata tak nak tertumpu. Mungkin mak ayah rasa risau jugalah kan, banyak sangat kerja sekolah, banyak sangat nak kena hantar tuition, nak hantar seminar, nak hantar bengkel dan sebagainya. Bagaimana supaya aktiviti sepanjang cuti sekolah yang kurang lebih 2 bulan ni kan, nak manfaatkan supaya seimbang antara keperluan dunia dan juga akhirat. Okey. Jadi berbalik pada cuti kita ni yang panjang ni Faiz, memang nak tak nak mak ayah memang kena sama-sama ni. Betul. Nak rancang ni Tak boleh tinggal terus untuk anak-anak. lah. Okey, jadi ibu apa yang memang dah ada plan nak hantar anak kelas tuition ke, kelas mengaji ke. Lepas tu ada kan yang camp bestari solat kan. Okey, itu semua memang baguslah Faiz. Okey, tetapi daripada adik-adik sendiri ni remaja kita ni. Okey, jadi kalau yang sekolah asrama tu, wah, masa cuti ni lah yang paling seronok sekali. Betul, ni. Nak jumpa kawan-kawan kan. Lepas tu pula yang nak duduk ni depan internet ni, yang Facebooknya dengan Twitternya itulah, kan. Kadang cakap lama dah sebulan je tangguh Facebooknya tu ya. Dia nak kodok tu kan. Jadi duduklah depan laptop ni atau laptop komputer ni berjam-jam. Punggung tu macam kena gam lah Faiz. Betul. Kan? Okey. Jadi sebenarnya kan kalau keperluan dunia kita ni, aktiviti dunia kita ni kan, kita pergi belajar ke, kita jumpa kawan-kawan ke kan. Kalau kita buat betul kerana Allah, tetap dikira sebagai ibadah. Kan, jadi kalau adik-adik ni yang memang nak keluar jumpa kawan-kawan kan, tak ada salahnya. Betul. Kan. Tapi kita kena tengok juga, kena check Faiz kan, kawan-kawan yang kita pergi ni, yang kita jumpa ni, adakah kawan-kawan yang baik. Itu yang risau juga ni. Saya betul. Kan? Okey, kalau Uzah bagi tips sikit lah, kalau kita nak tahu kawan-kawan kita ni, yang kita pilih kawan-kawan ni betul ke tidak, kita check bila kita berkawan dengan dia ni. Kita ni makin rajin semayang ke, makin malas semayang. Kita ni ada lagi bohong-bohong, buat macam-macam cakap bohong lah dengan ibu bapa ke. Kan? Kalau kita dah ke arah yang negatif tu, maknanya berhati-hatilah. Kawan-kawan tu patut kita hindari. Betul. Ataupun kita sama-sama kan berubah jadi baik lah kan. Yang penting sekali lah kalau Ustazah lah mana-mana pergi pun memang Ustazah pesan solat tu yang penting sekali. Solat tu sebab kita, hubungan kita dengan Allah tu kan, yang paling utama tu solat. Dalam masa sekolah dulu teringat Faiz ada kawan Ustazah kata, Marati, kau nak nama tempoh Allah tak? Ustazah kita kan budak-budak kan. Dia kau apa-apa cik ambil nombor, ambil pen kan. Kau tulis tau. Okey, dia bercakap apa? 2, 4, 4, 3, 4. Lepas tu kita pun tulis ni. Dia pandang kita pandang dia kan. Rupanya waktu solat tu. Kan? Sebabnya solat ni memang tak dapat lah tiang agama kan. Kalau tiang agama tu ni ibu bapa pun sama juga kan Faiz. Kalau tiang agama ni kita tak dapat nak tegakkan, macam mana kita nak tegakkan yang lain-lain? Tiang keluarga kita, tiang kerjaya kita kan. Okey, tiang masyarakat kita. Ada seorang murid Ustazah ni kan. Dia tu kenapa bila semayang ni rasa biasa je. Rasa biasa je. Itu sebab dia orang tak tertarik nak solat Faiz. Okey, jadi Ustazah kata macam ni lah. Sebabnya solat ni macam kalau kita bercakap dengan kasih kita tu, kita kena ada feel kan. Sekarang ni dia tak rasa apa-apa tu sebab dia tak menghayati. Okey, jadi ada banyaklah buku-buku yang boleh kita cari Faiz, macam mana kita nak jadikan solat kita ni bermakna. Okey, jadi antaranya lah kan, kita kena pakai bila kita nak semayang Faiz, nak pakai baju pakai yang selesa. Okey, selesa supaya kita tak panas kan. Okey, dan selain tu kita menghayati, tahu makna bacaan. Tapi yang paling basic lah, yang Ustaz cerita dengan anak-anak murid ni dan ibu bapa lah ataupun sedang mendengar yang bersama-sama kita malam ni kan. Kita bila kita solat ni, dia nak pemakninah tu, tenang tu Faiz. Bila yang selalu lah Ustazah pesan kan, pada diri Ustazah juga, bila kita sembahyang ni, setiap kali kita nak bergerak ke rukun yang seterusnya kan, kita baca Fatihah, kita nak baca surah pula kan, kita tarik nafas sikit Faiz. Okey, ni waladhdallin, amin, tarik nafas sikit.
Okey, lepas tu baru kita sama dengan surah. Mm-mm. Lepas tu kita nak rukuk kan. Kita tarik nafas sikit. Nanti kan bila macam tu kita rasa tenang, ya. Allah dia akan campakkan sakinah tau. Sakinah ni apa? Rasa tenang tu lah. Nanti kita rasa sampai satu saat kita akan rasa syahdu tau bila kita solat ni. Dia baru dekat situ baru ni. Selama ni kan kita terkejar-kejar. Betul. Semayang ni, angkat takbir ni. Kerja ni tak siap lagi ni kan. Sudahlah kalau macam tu sampai tak adalah nak rasa feel tu. Ustaz terbaca kisah Rabi'atul Adawiyah. Kan wanita yang apa ni muslimah sufi kan, ahli sufi kan, dia memang hebat lah kan. Dia kata kalau dia buat benda-benda baik tu bukannya nak pahala, sebab dia buat tu kerana cinta pada Allah. Nak katanya solat ni penting, dia kata dia nak bagi khusyuknya solat ni Faiz, sampai dia kata dia letak kain kapan depan dia semayang ni. Supaya timbul rasa betul-betul nak solat ni kan. Macam tu sekali kan. Jadi kita sama-sama lah kan, adik-adik pun baik, cuba buat cuba buat ni yang mana belum sembahyang isyak lagi. Belum lagi. Kita cuba. Betul. Kan, tarik nafas kan, rakaat pertama tu dia jangan bila tarik nafas jangan ada yang kata Zah macam mengeluh je. Jangan lepaskan kuat-kuat. Dia relax je tarik. Okey, lepas tu baru sambung. Ni duduk tahiyat Faiz. Allah dah sujud kan. Nak duduk tahiyat kan. Punggung tu belum letak betul lagi dah. Tahiyat tu dah. Biar duduk dulu, tarik nafas dulu. Baru kita baca tahiyat. Nanti baru bila selalu kita buat ya, bertenang-tenang macam tu, insya-Allah Allah campak sakinah tu, rasa tenang tu. Nanti sama-sama kita rasa syahdu bila kita solat tu. Itu dia, rasa tenang untuk melaksanakan amal ibadah tu. Itu dia. Ada banyak benda yang dapat kita share pada malam ini bersama-sama dengan Ustazah. Adik-adik Abang Faiz boleh cuba lepas ni. Betul lah Ustazah kan, sebelum ni rasa macam terkejar-kejar buat semayang tu kan. Siap silap mak pandang tadi mak rasa macam 2 minit lepas je baru kau takbir. Lepas tu dah salam dah. Cepat pula ya. Tak bila-bila lah baca Fatihah tu pun sama-samalah kita ingat-ingat kembali, muhasabah diri kita kembali. Okey, dan sekali lagi saya nak war-warkan kepada anda, seketika nanti banyak lagi perkongsian menarik akan kita kongsikan bersama dengan Ustazah pada malam ini. Dalam topik bicara kita, cuti sekolah datang lagi. Hore ataupun apa. Malam ini bersama-sama dengan kita, kongsikan soalan anda bersama kami. Cara mudah, hubungi terus 0362051500 dan interaksi menerusi Facebook kami di ikim.fm dan hantarkan juga SMS anda. Type ikim, jarakkan pandangan anda dan hantarkannya ke 39111. Kembali lagi selepas ni Remaja Ikim FM. Dari Putri Alia adalah makanan kesihatan dan gabungan 10 bahan bermutu tinggi. Ada kolagen, lobata, saffron, manja kani, kacang Fatimah, sirih, ubi bit merah, halia, madu. So saya nak closing dengan lagu Rabi'atul Adawiyah nanti. Okey. Macam tu je caranya. Dia cepat. Semalam mabruk tu kan. Cepat. Dia mau keluar. Ketiga, jam 11.15 minit pagi. Teknologi kan semua ni pun computerized pun senang. Anda lesu dan tidak bermaya, kini ada cara yang lebih blog mudah untuk mengubah hidup anda. Semalam tau. Ya ke? Tekan ni tau. Anda akan lebih ceria dan bertenaga. Ikuti temu buat eksklusif bersama Fabulous Global Sinar Berhad pada 7 November 2012. Dan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, terima kasih semua masih lagi setia bertemankan saya Faiz Haji Osman saat ini dalam Ekspresi Ikim FM di jam yang pertama ini. Remaja Ikim FM berkongsi apa juga ekspresi anda berkenaan dengan cuti sekolah pada malam ini. Adik-adik Abang Faiz ramai yang gembira bakal masuk cuti sekolah. Hari Jumaat ni adalah hari yang terakhir. Hari Sabtu bermula hari pertama untuk cuti persekolahan anda untuk cuti hujung tahun ni. Macam mana ibu bapa dan juga mungkin penjaga anda dah bersiap sedia ke belum dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dapat kita kongsikan bersama 0362051500 untuk berinteraksi bersama-sama dengan kami terus saat ini. Okey, mungkin tadi kita dah kongsikan macam mana nak seimbangkan antara aktiviti dunia dan juga akhirat supaya tidak kita ada check and balance benda tu kan. Dan mungkin sepanjang cuti sekolah ni mungkin setengahnya akan rasa ia sesuatu yang menarik dapat bercuti bersama-sama dengan keluarga, mungkin pergi melancong dan sebagainya. Itu kepada yang berada, kepada yang biasa-biasa je mungkin cuti sekolah ni berada di rumah bersama-sama dengan ahli keluarga, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran bersama dengan ahli keluarga di rumah, sembang-sembang dengan ibu dan juga ayah. Dan macam mana sebenarnya nak wujudkan suasana yang ceria sepanjang cuti persekolahan ni. Mungkin setengahnya macam dah cuti sekolah ke, bosannya, tak ada apa-apa aktiviti. Macam mana nak wujudkan suasana yang ceria tu, Ustazah? Okey. Sebenarnya kalau ceria ni nak
membangkitkan rasa gembira kan. Betul. Nak happy kan. Okey ya. Jadi Ustazah ada satu point je lah ni. Macam mana adik-adik ni nak ceria. Sepanjang cuti sekolah ni tak nak hati sakit kan. Nak kira orang kata nak relax lah, tak nak jiwa kacau lah kan. Okey. Satu je dia punya point dia Faiz, BB. Apa tu? BB. Bukan BlackBerry tau. BlackBerry ya. Okey. Buat baik. Buat baik. Buat baik ni macam mana? Jagalah hati mak ayah kita. Betul. Kan kita tolong buat kerja rumah. Kan Ustaz baca dekat ni Facebook ni ada yang tolong mak. Betul. Kan? Ada yang tolong mak. Kemudian jangan bergaduh pula adik-beradik duk berebut channel TV ni. Dia Kan? berebut channel TV, ada berebut nak guna internet lah ya. Itu yang apa nak berebut main tab, iPad dan sebagainya kan. Berebut kan. Okey. Jadi kita ni biar kita buat baik kan. Buat baik ni kita jaga hati mak ayah kita kan. Kadang-kadang bila kita ni perangai kita macam baik kan, tolong mak angkat kain. Ada perempuan ni kan. Perempuan baik, lelaki pun baik. Kena tolong kan. Jadi kadang-kadang mak ayah kita ni kan, dah balik-balik penat kerja kan, tengok wah ada ITO kan, tapi je bagusnya anak aku. Nanti dia pun macam main kita nak bawa lah anak-anak kita pergi jalan kan. Jadi dia sebenarnya saya tak langsung kan, dia merangsang tau ataupun mendorong ibu bapa ni nak bawa nak orang kata apa, nak gembirakan jugalah kan. Carilah jalan kan, macam mana nak bawa anak-anak tu pergi balik kampung ke, yang buat aktiviti yang gembira lah kan. Sebabnya bila kalau kita tak buat baik ni tadi kan, kita bergaduh, jadi mak ayah kita lagi serabut, stres lah kan. Lagi stres kan. Nanti kan kita, lepas tu kita ni bila dah dengar mak ayah kita marah ni, selalulah kalau remaja ni main keluar je kan. Fed up lah pula kan. Dah balik malam pula. Ada yang sampai macam kat KL ni kan, ada yang kena tangkap kan. Duduk kat balai kejap kan. Kan kesian mak ayah kita. Betul. Kan. Jadi kalau macam tu, lagilah mak ayah kita nak marah kat kita. Betul. Kita pun cuti pun tak tenang. Sebab apa? Sebab kita tak buat baik. Kita buat baik dulu. Kita buat baik, insya-Allah kita dapat yang baik juga kan. Basic dia mudah je kan. Basic dia mudah je kan. Buat baik. Buat baik, insya-Allah kan kita dapat yang baik. Sesuatu yang baik tu ikhlas kalau kita lakukan, insya-Allah baik juga kan jalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan saat ni jangan lupa lepas ni ibu dan ayah jangan rasa pelik sangat kalau anak-anak lepas ni buat baik. Lainnya anak lepas ni kan. Mungkin diorang dengar Ustazah cakap malam ni buat baik malam ni. Okey. Dan berkongsi pandangan rakan-rakan kita dan juga kata-kata daripada rakan-rakan kita di Facebook IKIM.FM. Masih lagi boleh kongsikan pandangan anda bersama-sama dengan kami. Dan yang lain, kalau nak terus berinteraksi, dial saja 0362051500. Okey, daripada pandangan rakan-rakan kita di Facebook saat ini dari Hafiz Azmi, katanya ingat adik-adik, cuti sekolah pun kena bangun awal. Sebab hari-hari kita bangun awal bukan nak ke sekolah awal tau, tapi kita nak solat subuh awal. Niat kita tidur awal setiap hari, sama ada hari sekolah atau hari cuti, kerana nak bangkit awal untuk subuh awal besok harinya. Itu dia Hafiz Azmi. Betul? Lepas ni jangan rasa nak kau dah tidur sangat sampai ke pukul 9 sampai ke pukul 10. Bangun lambat nanti malas badan tu nak buat kerja. Bagi dari Ardi Wahono Pencari Ilmu, bercuti sempena cuti sekolah hujung tahun, masa saya dululah katanya, saya manfaatkan buat kerja rumah, tolong-tolong mak ayah. Bila malam saya manfaatkan buat atau mulang kaji atau membaca buku pelajaran. Itu katanya. Dan dari Muhammad Afli Sasmasa Siregar, salam sukses adik-adikku. Cuti yang berjaya ialah cuti yang terprogram dan ada matlamat untuk kehidupan masa depan. Contohnya bersihkan masjid keliling dengan kawan-kawan. Salam sukses katanya. Okey. Muhammad Sabdani alias belajar tak habis, cuma sekolah je yang cuti panjang. Panjang sangat itu sikit situ. Okey, adik-adik ingat tu, itu kata-kata Muhammad Sabdani. Betul lah, belajar memang takkan habis. Cuma sekolah je yang cuti. Cahaya Sri Kandi katanya, Assalamualaikum DJ Faiz dan Ustazah yang dicintai Allah SWT. Ini ada soalan, ada masa-masa cuti nanti membolehkan anak untuk lebih cenderung dalam menulis saja. Sebab kalau time cuti je, mesti nak menulis. Kadang-kadang sampai bosan pun ada. Boleh tak saya tolong cadangkan apa-apa aktiviti selain menulis je sepanjang hari? Sebelum terlupa, doakan result adik saya mendapat 5A dan LPSR. Itu dia kata Cahaya Sri Kandi. Mungkin Cahaya Sri Kandi bagus ni, minat menulis ni. Boleh jana aktiviti tu, sebab aktiviti yang baik lah, yang sihat, menulis dan sebagainya kan. Tapi dia kata hari-hari menulis pun bosan lah juga kan. Mungkin saya boleh cadangkan aktiviti-aktiviti lain. Okey, ni untuk adik Cahaya Sri Kandi kan. Okey, untuk pengetahuan adik Ustazah pun suka menulis juga. Ya.
kita menulis ni sebenarnya bagus. Ya, sebab kita dapat mengekspresikan fikiran kita, Betul. perasaan kita kan, apa aktiviti kita dengan menulis. Satu bentuk terapi. Jadi sebenarnya kalau dia dah kalau adik Cahaya Sikandi ni dah Ha-ha. minat menulis, memang suka menulis kan, teruskan menulis, mungkin boleh masuk pertandingan cerpen ke, kan tulis, kemudian edit-edit sikit kan, suruhlah kakak ke ataupun kawan-kawan kan baca-baca nilai-nilai lah kan, mana yang kurang-kurang sikit kita touch-up sikit, kita betul-betulkan kan, kita hantarlah. Sekarang kan majalah ada banyak kan yang kalau kanak-kanak punya, pilih yang mana kita suka kan, cara penulisan tu kan. Kalau kanak-kanak ada Akso kan, yang remaja Muslim Teen, kalau yang dewasa sikit tu Anis kan. Jadi sebenarnya menulis tu sebenarnya boleh mendatangkan keseronokan. Cuma kita tukarlah, jangan asyik dengan cara yang lama ni. Kita keluar sikit kita kan, macam tu. Itu dia. Boleh jana pendapatan juga tu nulis tu. Okey. Ada anak murid kan, dia tulis sikit-sikit kan, lepas tu dia pergi buat buku lah, kan, hantarlah kat mana-mana kan, kadang macam Aiman Sarah tu kan, tengok kan. Bagus. Aiman Sarah pun pernah bersama-sama kita dalam Hikmah FM ni. Okey, itu dia pandangan Ustazah. Aktiviti lain tu menulis dengan cara lain, menulis dengan banyak lagi kreativiti anda. Okey, dan saat ini 0362051500. Assalamualaikum. Siapa di talian ni? Saya. Siapa ni? Siti Salma dari mana? Okey. Ada soalan nak tujukan untuk Ustazah? Silakan. Silakan soalannya. Ya. Sebab malas ya. Okey Siti Salma, apa pun pesan Abang Faiz, ingat jangan malas-malas ya. Nak berjaya kena rajin. Okey, terima kasih Siti atas soalannya. Assalamualaikum. Itu je adik Siti Salma, mewakili ramai sebenarnya, bukan adik Siti seorang je yang ada perasaan macam ni, betul tak? Ramai adik-adik kita yang bukanlah nak kata malas secara keseluruhannya. Mungkin ada 1-2 hari tu dalam 2 bulan lebih ni, sebulan lebih ni kan, ada dah sedikit rasa malas tu, tak nak buat apa-apa hari tu kalau boleh. Mungkin ada sedikit saya nak kongsikan perkenaan malas ni Ustazah. Okey. Malas ni sebab kita tak tahu nak buat apa. Kan, bila bangun pagi dah subuh, kita tak nak buat apa, itulah datang rasa malas tu. Kan. Okey, jadi memang tak dapat tidak, kita mesti nak plan nak buat apa-apa hari tu, ya. Okey, dan memang ada doa. Okey, Ustazah baca Ustazah baca dulu perlahan dengan elok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jumni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Okey, doa ni maksudnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan aku daripada perasaan sedih dan gusar. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan jauhkanlah aku daripada rasa bermalas-malasan. Saya. Ya. Okey, jadi doa ni Ustazah ada masukkan dalam blog Ustazah. Boleh cari ya. Boleh layari blog Ustazah. www.mariati to you. Mariati to you. MARYATI nombor 2 YOU.blogspot.com. Cari dekat situ doa elak malas. Ustazah rasa itu antara top post lah. Boleh terus cari dekat situ. Boleh terus cari ya. Amalkan selalu Faiz yang ni, doa ni. Jangankan yang malas je lah. Kadang-kadang kita rasa sedih kan, kita baca doa tu betul-betul kan, InsyaAllah lega sikit hati kita. Semoga tenang sikit lah ya. Ya, betul, insyaAllah. Itu dia. Terima kasih Ustazah membantu adik kita ni, Siti Salma. Semoga lepas ni adik Abang Faiz ni jangan malas-malas lagi ya. Amalkan doa yang Ustazah bagi tadi. Dapatkannya di Facebook kalau tak sempat salin. Okey, dan mungkin ada di antara rakan-rakan kita ni yang sepanjang cuti ni setengahnya, alamak bolehlah nak kerja sekejap dekat mana-mana
restoran makanan ringan ke kan, restoran makanan segera dan sebagainya ni, macam mana pandangan Ustazah? Okey. Pada pandangan Ustazah lah kan. Okey, kalau biasanya yang suka bekerja ni kan Faiz, adik-adik yang form 4. Yang form 3 nak naik form 4. Sebab apa tahu? Dia ikut-ikutlah dengan kawan-kawan. Kalau bagi pendapat Ustazah lah. Ni pendapat hot and spicy ni. Okey. Kan? Memang Ustazah tak setujulah. Ustazah tak setuju. Sebab apa tahu? Kita tanya balik kenapa nak kerja tu? Sebab biasanya remaja yang umur 15-16 tahun ni, dia nak kerja ni sebab apa tahu? Nak beli top up. Okey. Sebabnya duduk lama kat internet, dia nak lepak-lepak kan dengan kawan-kawan dia nak kena ada duit lah, nak minum-minum kan. Jadi itu tujuan nak cari duit tu pun dah tak kena lah. Okey, melainkan memang ada ya anak-anak murid kita yang Faiz siang saya tengok memang dia kerja sebab nak cari makan, nak cari kes itu sangat terpenting. Ustazah sangat tak setujulah sebab apa tahu Faiz, bila dia orang bekerja dia akan okeylah, let's say dia kawan 3 orang dia pergi kerja dekat makanan segera kan. Orang-orang yang sekitar dia tu orang dewasa. Yang ada yang isap rokok kan. Okey, lepas tu dia orang selalu keluar balik-balik malam, lewat-lewat kan. Jadi dia kita ni, jiwa kita ni, nafsu kita ni suka benda yang seronok. Betul. Jadi kita rasa best lah nanti bila lepas tu duit dah dekat tangan lagi kan, dah rasa bebas. Bila dah buka sekolah Faiz, tu yang masalah tu. Dia dah rasa nak mula-mula ponteng dah lah. Daripada yang Wahal tadi kerja masa cuti kan, kerja masa cuti tapi dia berlaut-laut sampai buka sekolah, timbul masalah lain pula. Yang tu kita tak nak lah kan. Sebenarnya adik-adik ni, anak-anak kita ni yang masih sekolah ni adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa. Betul. Macam mana pun ibu bapa kena menanggung anak-anak ni kan. Sebelum-bolehnya jangan kasih. Ada yang kata ibu bapa kata tak apalah, bagi dia daripada dia duduk tidur je kat rumah, biar dia kerja. Ada juga ibu bapa yang pendapat macam tu lah Faiz. Okey, tapi bagi Ustazah lah, sebab dia nanti pergaulan di luar tu kita tak terkawal. Kita takut yang efek selepas daripada tu lah kan. Itulah yang Ustazah rasa lah tak susah setuju nak lah. pantau. Dia daripada baik tu lebih banyak buruk daripada baiknya tu ya. Mudarat tu lebih besar daripada manfaat. Kita kaji baliklah kesan-kesan yang tu. Macam saya cakap betul juga ya, membawa pada ponteng dan sebagainya kan. Tapi kalau yang lepas SPM, yang itu tak apa. Kan, sebab sementara nak tunggu result kan. Itu okey, tak ada masalah. Ni kalau yang masih lagi belajar next year, masih lagi ada tingkatan 4, tingkatan 5. Tak payahlah kan. Tak perlulah, tak apa. Biar mak dan ayah susah untuk mencari rezeki untuk anda, bantu. Tak apa, InsyaAllah. Okey. Dan saat ini kepada rakan-rakan kita yang ingin berkongsi, terus bersama-sama kami di Facebook ikim.fm. Dan sekarang ni lah Ustazah untuk adik-adik kita ni yang esok ada lagi perjuangan mereka untuk hari yang ketiga Sijil Pelajaran Malaysia ni Ustazah. Masih hangat ni, baru 2 hari berlalu ni. Mungkin ada pesanan-pesanan istimewa untuk adik-adik kita ni Ustazah, silakan. Okey, untuk adik-adik yang ambil SPM Ustazah ni dah 17 tahun ni meninggalkan kan kursi tingkatan 5 Saya kan. Kertas soalan yang 17 tahun lalu Faiz, Ustazah masih simpan lagi. masih simpan saya itu, cubalah cari balik lepas ni. Dia masa zaman dulu colour biru tau. Okey. Dia punya kertas tu kan memang orang kata apa sentimental value lah tu. Ada kenangan ya. Okey, jadi untuk adik-adik M ni, okey, yang pertama sekali kena jaga solat. Macam mana pun kena jaga. Kita punya talian kita dengan Allah tu yang putus. Yang talian Facebook apa semua ni terputus dulu tak apa. Kan? Talian kita dengan Allah ni jangan putus Okey, kemudian adik-adik ni kuatkan hati. Terutama sekali pada adik-adik yang sekolah di banjir. Kawan Ustazah SMK Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Banjir sampai kat lutut ni Faiz. Cabaran ya. Okey, tapi itu adalah cabaran dalam kita nak mencapai kejayaan. Okey, yang ketiganya, untuk adik-adik ambil SPM ni, jauhi maksiat. Sebab bila adik-adik baca buku, di samping tu kita buat maksiat. Buat maksiat ni banyak lah kan. Contohnya kita layari ini internet, dah study malam-malam, doktor katakan keluar gambar yang tak senonoh ni. Bukan Jadi bila kita membaca, kita ulang kaji, jadi kita dapat ilmu, tapi maksiat pun kita buat, jadi ilmu ni akan lari. Itu sebabnya bila dah peksa kan, kita baca dah semalam tapi kita tak ingat ni apa sal ni. Itulah sebabnya terhijab tu. Ilmu tadi tu tak datang. Jadi adik-adik banyakkan istighfar. Kalau lupa-lupa tu banyakkan selawat, istighfar. Okey, insya-Allah lah ya.
Okey, kemudian lagi jaga kesihatan. Ya. Okey, Ustazah ada buat sajak sikit ni. Ustazah dah inilah sempat ke kita nak baca ni Faiz. Sikit boleh ke ni? Boleh. Ya, ni dedikasi ni Ustazah buat untuk calon SPM. Dengarkan istimewa untuk anda. Kerana inilah tahun terakhir. Syabas, sijil tamat persekolahan bakal dalam genggaman. Kerana inilah tahun terakhir. Setelah setahun belajar di tadika, mengenal ABC, warna dan 1, 2, 3. Setelah 6 tahun sekolah rendah engkau tinggalkan, mula mengenal alam dan masa. Kerana inilah tahun terakhir, setelah tingkatan 1, 2 dan 3 di bangku sekolah, tingkatan 4 dan 5 engkau sudahkan, mengharung pelbagai cabaran, menepis godaan dan cubaan yang mendatang. Kerana inilah tahun terakhir, setelah 12 tahun dudukmu di bangku sekolah, belanjamu ditanggung ibu ayah, biar kita lelah, asal anak kita berilmu. Kerana inilah tahun terakhir, kita bakal memetik buah harapan yang disemai 12 tahun lalu, sebelum engkau berangkat ke gerbang kehidupan sebenar. Teruslah berjuang tanpa rasa penat, tepislah godaan yang mengasyikkan, pasakkan azam, capailah kejayaan, genggamlah kecemerlangan, katakanlah aku boleh. Kerana inilah tahun terakhir. Itu dia pesanan Ustazah berbentuk puisi pada malam ini. Semoga dapat kita hayati bersama. Okey, sebelum kita bersurai Ustazah, ada soalan daripada rakan kita di Facebook ni. Dari Encik Amy Muhammad Suhaimi Nizam. Ni kaum Ustazah ni. Katanya, salam, apa pandangan Ustazah mengenai ibu bapa berkerjaya di bandar yang menghantar anaknya tinggal di kampung sepanjang cuti? Adakah ini bermakna ibu bapa mahu memberi kebebasan pada anak-anak untuk melakukan apa sahaja aktiviti di kampung atau sebagai cara melepaskan diri untuk terus fokus dengan kerjaya atau apa? Kadang-kadang kesian pada anak-anak yang ibu bapanya tidak meluangkan masa waktu cuti panjang, sedangkan masa sesi persekolahan mereka juga sibuk mengulang kaji, tuition dan lain-lain aktiviti yang kurang bersama keluarga sendiri. Wallahualam soalannya. Macam mana Ustazah respon Ustazah? Soalan yang menarik ni. Okey. Jadi bagi pendapat Ustazah lah ya, dia terpulanglah kepada keluarga ya. Sebab memang kadang-kadang ada ibu bapa ni memang dia jadual dia pack ya. Okey, jadual pack. Jadi daripada dia abaikan anak-anak dia dekat rumah tu, ada baiknya juga dia hantar di kampung. Sebab kadang bila dekat kampung ni anak-anak dia ikut nenek dengan datuk dia pergi surau kan, itu adalah lebih baik lah kan. Okey, apa pun yang penting ada persetujuan lah di antara anak-anak tu sendiri dengan ibu bapa dan juga nenek dengan datuk atau makcik-makcik di kampung lah, yang ada di kampung tu lah kan. Dan kena pantau jugalah kan, pantau jugalah. Sebab saya pernah baca satu buku budak bandar yang mak ayah dia memang frust lah sebab mak ayah dia hantar dia kat kampung kan. Tapi rupa-rupanya sepanjang di kampung cuti November Disember lah, itulah masa tu rupanya dia belajar sembahyang Faiz. Sebab dia ikut sepupu sepakat dia pergi surau kan, yang mandi sungai apa semua tu, kira aktiviti kampung yang di kampung yang biasa lah. Tapi yang menarik tu, dia kata sebab cuti pula dia dapat belajar sembahyang dengan mengaji. Dan sampai satu tahap bila mak dia nak panggil dia datang bandar balik, dia tak mau. Sebab dia dah rasa sakinah tadi, dah rasa tenang tadi. Kan, jadi tak ada masalah, terpulang kepada keluarga macam mana ya. Itu dia. Okey, terima kasih Ustazah atas kata-kata itu. Dan mungkin yang terakhirnya kesimpulan kita ni, mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustazah untuk manfaatkan cuti sekolah ni untuk adik-adik kita dan juga ibu bapa. Okey, sebagai penutup lah Faiz kan, sekejap je masa. Okey, untuk adik-adik remaja kita, adik-adik remaja yang mendengar, tak kisahlah yang tingkatan masih bersekolah di sekolah menengah ke sekolah rendah atau masih belajar di kolej ya. Okey, buat baik. Okey, ingat ni CCTV kita ni ada kanan dan kiri. Betul. Ya. Non-wireless. Non-wireless. Without installment, lifetime warranty. Itu dia. Itu kelas tu kan ya. Ada pernah sekejap Faiz, ada anak murid Ustazah ni, dia daripada keluarga mualaf tau. Dia tanya Ustazah memang mencabar. Dia kata, Ustazah, kalau Allah tu hebat. Ni mencetus minda juga ya Faiz. Kalau Allah tu hebat,
kenapa Allah suruh malaikat catat-catat, malaikat jaga kubur. Jadi masa tu memang ustazah ni berdoa banyak, biarlah dapat jawab yang tepat. Jadi sebenarnya Pak Is, Allah ni memang hebat belaka. Dia boleh buat semua. Dia boleh catat, jaga pintu neraka, pintu syurga, boleh semua. Tapi nak tunjukkan Allah ni yang maha hebat sangat ni Pak Is. Malaikat ni sendiri dijadikan daripada cahaya. Daripada cahaya. Tak ada lagi benda kita jumpa mouse daripada cahaya, pen daripada cahaya, tak ada. Jadi itu nak menunjukkan Allah tu hebat. Dan setiap kita yang kanan roket, yang kiri atik, semua sepesen. Semua sama, tak ada yang kanan Toshiba, yang kiri Sharp, yang sini Samsung, tak ada kan. Jadi itu menunjukkan Allah tu yang yang maha hebat, yang maha berkuasa, yang tak ada orang boleh cipta benda daripada cahaya. Okey. Kemudian untuk ibu bapa ibu bapa, okey, anak kita kadang ada ibu bapa juga yang letih lah bila anak-anak kita buat masalah kan. Anak kita ni tetap darah kita. Baik atau buruk, tetaplah dia tu anak kita. Kalau soleh-soleha anak kita, syukur, alhamdulillah Faiz. Kalau sebaliknya, jangan berputus harap. Jangan lepas tangan, mungkin Allah nak bagi kita pahala lah dalam kita mendidik kan. Okey, bantu anak-anak kita dalam mengecas minda dia, tenaga dia, jiwa dan semangat dia untuk menjalani kehidupan, dan cetus keseronokan dia dalam menimba ilmu pengetahuan. Okey, Ustazah nak cadangkan satu buku untuk ibu bapa baca. Okey, buku ni sangat bagus Pak Ustazah bagi 5 bintang. Tajuknya Teknik Memotivasikan Anak Cara Positif, yang ditulis oleh Dr. Tengku Asmadi. Buku ni nipis ya Pak Is, tapi Ustazah ambil masa 3 bulan untuk habiskan. Sebab berdebar tau, banyak betul salah kita. Pak Is sebelum ada anak baca buku ni. Kena beli tu. Kena beli buku ni. Dia ajar kita banyak teknik sebenarnya yang bagus untuk kita motivasikan anak kita. Masa nak kahwin kita ada kursus kahwin, tapi bila ada anak kita tak ada kursus parenting. Ada pun jarang orang pergi kan. Okay, jadi kita dapatkan buku ni kan. Okey, kemudian kepada yang terakhir Pak Is, kepada rakan guru Ustazah tak lupakan yang dapat berpindah sekolah, tahniah Ustazah ucapkan. Ini rezeki anda lah teruskan mendidik dengan penuh dedikasi walau di mana saja anda berada. Yang bertugas rakan guru yang bertugas mengawas SPM, selamat berbakti ada nilainya di sisi Allah insya-Allah. Yang ni yang special ni. Yang masih mengetik sistem pengurusan pentaksiran sekolah SPPBS. Teruskan mengetik. Sebab bila semua dah masuk dia jadi server jadi jam kau Okey, teruskan mengetik, kita klik-klik bersama zikir dan tahajud. Sebab bangun tengah malam kan nak buat tu. Kita jadikannya sebagai ibadah insya-Allah. Dan yang sudah bercuti selamat bercuti. Pastikan jasmani dan rohani, fizikal dan mental cukup tersedia apabila sesi persekolahan 2013 yang akan bermula. Cikgu-cikgu semua, okey, kawan-kawan Ustazah, kerana dirimu begitu berharga. InsyaAllah cik iklan pula Apa pun, terima kasih Ustazah ceria kita pada malam ni. Semoga ceria juga adik-adik kita menimba ilmu, berkongsi maklumat pada malam ini berkenaan dengan cuti sekolah ini. InsyaAllah sama-sama kita mendoakan semoga mereka ni dapat manfaatkan cuti sekolah sebaik mungkin. Ustazah, blog Ustazah jangan lupa. Ada yang bertanya di Facebook ni. Sekali lagi blog Ustazah. Sekali lagi www.maryati2uyou.blogspot.com. Sekejap lagi saya update dekat sini yang bertanya ni. Ada orang tanya apa blog Ustazah. Ni arti ni kata blog Ustazah puing-puing kehidupan. Kawan Ustazah tu minat tu. Ni ada anak murid Ustazah di sini ni. Muhammad Naim Aziz katanya. Ustazah masuk lagi radio. Ustazah memang idola kami di sekolah. Itu dia anak murid Ustazah. Apa pun, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Katanya aktiviti harian sibuk dapat luangkan masa juga bersama-sama dengan IKIM FM. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga terus berbakti mendidik anak bangsa kita insyaAllah. Okey, selamat jaya Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda juga yang turut berkongsi ekspresi dan juga soalan anda bersama kami di Facebook IKIM.FM, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda. Remaja Minggu Harapan akan kembali lagi. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Menutup tirai pertemuan kita, kalau tadi Ustazah ada kongsikan berkenaan dengan kisah Rabi'atul Adawiyah, pada malam ini Faiz nak bagi adik-adik dengar dan hayati bersama kisah ini. Rabi'atul Adawiyah intim hanya di IKIM FM, pilihan utama anda.
Okey sekali daripada hari tu kan. Pada hari tu kan. Oh, hari Nampak tu. tu nervous sangat ke rasanya ke? Lupa sangat-sangat. Okay, terima kasih banyak Salsa sudi bersama-sama kami Pak lagi. Is pun terima kasih jemput Ustazah. InsyaAllah ada peluang lagi tahun depan boleh lagi. Kalau macam dia tajuk apa pelajaran PMP berkesan kan, pelajaran apa pengajaran berkesan remaja kan, seronok juga tu. Okey, jom. Cikgu-cikgu ni seronok saya jemput sebab saya tahu mereka sangat banyak membaca. Jom. Ustazah ada oli-oli tau. Oh, Jom Lin. saya pun ada oli-oli. Tahu tak? Rabok tu. Tok dia tu. Tak. Dah habis. Ha? Oh, santai malam. Sekejap saya ambil pergi dulu. Ni Ustazah dah balik rumah lah. Tak usah. Dia tajam ni. Sebelah mana dekat ni? Puncak Sarjana dekat dengan Tesco tu. Sarjana Impian tu. Atas sikit. Ustazah kerja kat KL. Nak nampak ni. Area sana tak ada. Ada sekolah banyak tapi semua pun dah kat situ kan. Seorang salah satu-satunya guru pendidikan Islam di sekolah. Murid lelaki. Ha? Murid lelaki Oh, semua. semua kan? lelaki eh? Okey. Yelah. Kan? Saya cakap tu. Tapi Ustazah minta pindah tau. Tak tahu dah dapat ke tak. Oh, ya ke? Budak-budak dah sedih-sedih. Ya Allah, kesian. Antara cikgu yang pasang ikimah dalam kelas. Online. Online? Budak-budak dengar. Nanti baca-baca dalam blog. Aku baca blog Salsa. Masa study pasal online. Segmen best pula tu. Islam agamaku. Belajar. Ustaz cek telefon lagi. Dapat pula tu rezeki tau Pak Is. Kita sama-sama pun dapat. Ustaz punya barang nak bagi kalian dekat luar. Oh, ya ke? Kita tak apalah saya. Mas, sekali. Sekali ya? Boleh lah. Okey. Tolak. Boleh. Larat langsung cek. Boleh ke? Oh, okey. Pak Uda boleh tak Pak Uda? Oh, ni abang Ustazah ni. Dia punya kuat ni. Yang pun kuat eh. Oh. Terima kasih. Saya pun sesuatu dekat bagi. Ya?